Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar guys? So today aku nak cerita lebih pasal video viral dekat Facebook di kalangan arkitek-arkitek. So video tu berdurasi 1 minit 52 saat. And then video ni cerita pasal discussion antara dua orang individu, iaitu seorang anak dan seorang ayah dalam sebuah firma arkitek. Dia cerita pasal bergaduh, cerita pasal identiti nasional untuk projek dia orang. So apa-apa pun kita layan dulu video ni. Okey. Itu projek kita yang baru, Abah. Bangunan Angkasa Jaya. Sudah setakat mana perkembangan projek ini sekarang? Plannya sudah lulus, Abah. Cuma ada beberapa technical detail yang masih dikaji. Mengikut plan, berapa tinggikah bangunan ini, Amir? 45 tingkat, Abah. Bangunan yang paling tinggi di Kuala Lumpur. Kalau setinggi itu, bukankah elok diserongkan 45 degree dari road frontage supaya mengelakkan perasaan orang ramai seolah-olah bangunan ini akan menimpa mereka, seperti keadaan yang berlaku di New York? Tapi, Abah, kita mesti pergunakan setiap inci tanah yang ada. Arkitek muda, kita jangan memikirkan sangat dari segi komersial saja. Soal-soal keselamatan orang ramai dan social problem harus diperhitungkan dalam pembinaan sesebuah bangunan. Kau mesti tahu, setiap bangunan yang tinggi, sekurang-kurangnya 1 kaki akan bergerak di kemuncak apabila ditiup angin. Sebab itu, bahan binaan dipilih dari jenis yang tinggi mutunya. Sebenarnya, Abah, Amir cuba menukar corak reka bentuk yang lebih moden dan sophisticated. Abah tidak setuju. Kita harus utamakan national identity negara kita. Tapi, Abah, Amir cuba membuat baruan. Oh, pembaruan yang mengenepikan unsur-unsur kebudayaan sendiri. Seperti kebanyakan bangunan-bangunan yang terdapat di Kuala Lumpur ini. Sama saja bentuknya dengan bangunan-bangunan yang terdapat di Hong Kong, Europe dan Amerika. Itu bentuk kebudayaan nasional. Abah terlalu dipengaruhi oleh emosi. Amir, Abah mau firma kita mempunyai imej yang tinggi. Alright, basically cerita ni established pada tahun 1980 atas arahan Datuk Arwah Datuk Jin Samsudin. Okay. Tapi filem ni cerita asal dia oleh Aimija atau Datuk Osman Putih. Dia adalah seorang wartawan hiburan. Dia juga merupakan pelakon. Dia pernah jadi penolong pengarah drama-drama TV. Dia juga penulis skrip. Okay. Dia juga pernah menulis novel. Dia pernah bekerja dengan Utusan Malaysia dan seorang yang sangat rapat dengan seniman agung Tan Sri P. Ramlee. So ramai yang wonder why kenapa konten atau kualiti dialog ataupun cerita dalam filem ni macam sangat rapat dengan dunia arkitek. Basically a real journalist or a real script writer, dia boleh represent dengan baik apa benda yang berlaku dalam dunia sebenar dan bawa masuk dalam filem. Berbalik kepada video viral tadi, basically cerita pasal identiti nasional ni bukan benda yang baru lah. Memang bukan benda baru pun, video pun tahun 1980-an. Tapi sebenarnya nak bagi tahu, identiti nasional punya discussion ni sampai hari ni masih lagi didiscuss di kalangan orang-orang akademik, di kalangan profesional. Video tu cerita pasal Amir yang cuba pertahankan ideologi dia untuk buat pembaharuan dalam seni bina, which is biasanya orang-orang yang baru grad ni itulah yang dia cuba pertahankan. Ayah dia arkitek Razlan ni cuba untuk kekalkan identiti setempat. So bila cerita pasal identiti setempat ni, bagi boleh teringat balik masa history of architecture dulu belajar, satu terms boleh related lah, which is genius loci. Genius loci ni cerita pasal classical Roman religion punya terms lah, which is dia cerita pasal protective spirit of a place. So tapi kita bukan nak cerita pasal dewa-dewa Rom ni. Cuma nak katanya identiti nasional tu penting untuk dipelihara bagi mengekalkan kebudayaan dan kita panggil originality satu tempat. Okay. Takkan kita nak buat
nak buat copycat daripada Times Square New York, ataupun kita nak copycat daripada Hong Kong macam dalam video tu cakap, takkan nak copy daripada Europe kan. So kita nak kekalkan identiti nasional. Sebab apa? Built environment atau bangunan ni, dia bukan duduk situ 2-3 hari atau 2-3 tahun atau 2-30 tahun. Selagi bangunan tu ada kat situ, itulah identiti negara. Okay? Pada masa tersebut, masa video atau filem ni ditayangkan, ada beberapa firma arkitek atau firm arkitek yang dah start fighting for identity national. Antara dia adalah Hijaz Kasturi yang established pada tahun 1977. Okay, ingat kita merdeka tahun 1957 And then kita ada Arkitek Jururancang Malaysia tahun 1978, kita ada Perunding Alam Bina tahun 1974 dan BEP Architect. So BEP Architect ni yang paling lama sebenarnya, dia dah establish tahun 1957, way before tahun 1957. Sebab BEP Architect asal usul dia adalah Mak Saleh, dua orang Mak Saleh. And then bila dah merdeka, dia orang incorporate jadi Sendirian Berhad ke Berhad tak ingat, in preparation untuk Malaysianization. Those names yang I sebut tadi adalah antara company-company yang betul-betul fight untuk identity national. And then some of them are still available and doing business until today. Yeah, you guys, filem ni memang memberi kesan jugalah kepada penggiat-penggiat seni bina ni. So basically, let's go through this film. Filem ni tajuk dia Tiada Esok Bagimu by Jin Samsudin. Kalau korang tengok Amir, kalau korang perasan Amir dalam filem tu anak arkitek Ghazlan ni sebenarnya adalah Datuk Yusof Aslam daripada Scope Production. Secara sinopsisnya, filem ni dia cerita pasal mendedahkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam masyarakat atasan yang terdiri daripada Yang Berhormat Peguam dan arkitek muda. Sinopsis ni aku ambil daripada Wikipedia. So masing-masing dalam filem ni mempunyai cita rasa dan nafsu yang berlainan. Sebagai orang yang berpengaruh, yang berhormat menggunakan kedudukan bagi menodai gadis yang lemah, manakala peguam muda mempersoalkan nama baik dan taraf setelah ditunangkan dengan gadis yang ternoda. Arkitek muda pula sibuk mengabaikan usul seni Melayu. So filem ni juga membentangkan persoalan kasih sayang dalam sebuah keluarga. So banyak konflik yang diceritakan dalam filem ni, tapi aku tak nak go through into detail pasal breakdown filem. Tapi aku nak cerita kat sini sebagai graduate arkitek yang menempuh lebih dari 16 tahun dunia seni bina dan construction industry ni. 6 tahun belajar, 10 tahun kerja. Konten yang diketengahkan tu sangat tepat dan sampai kepada kita orang. Kita orang yang duduk dalam industri, bukannya macam filem-filem atau drama-drama Melayu yang ada sekarang ni. Sibuk duk cerita pasal projek 500 juta, 500,000 pekerja. Kalau arkitek lagi bawa drawing pergi site, naik BMW, naik Mercedes, lepas tu masuk site pakai kasut office. Okay, semua tu salah. Masuk site kena pakai boot. Sebab kalau ikut regulation CIDB memang kena pakai safety equipment, bukan boot je, helmet. Ada pula yang filem cerita helmet, arkitek pakai helmet merah. Siapa yang tahu dia gelak tengok filem tu. Okay, so lepas benda ni viral dekat Facebook, dapat tengoklah beberapa comments yang agak menarik untuk diketengahkan dalam video I ni. Ada yang buat lawak, dia kata nasib baik tak ada skrip projek 500 juta. Ada komen cerita pasal dia puji, cakap filem Melayu dulu sangat berkualiti dan informatif. Maksud dia sama taraf movie Korea. Movie Melayu sekarang dia kata merapu, benda tak logik banyak. Arkitek pergi site pakai high heel, lepas tu dialog manjang sebut ratus juta. Okay, so ada juga yang puji, cakap cerita-cerita lama ni unik dan ada charm sendiri dalam dialog dia orang. Dia kata rindu gila dialog macam ni yang dah jarang ada dalam cerita-cerita Malaysia sekarang. Okay, and then ada juga yang puji, kata drama Melayu with good research existed. Mana architectural issues that technical detail discuss yang dalam filem tu masih relevan sampai hari ni. Okay, ada juga yang bincangkan tentang situasi semasa berkenaan dengan national identity, di mana kebanyakan klien sekarang hire arkitek semata-mata untuk ikut
cakap dia. Tapi the pain truth is that pergi jumpa doktor, ikut cakap doktor pula. Kan? Hire arkitek kena ikut cakap dia. So where is the professionalism being used here? Sebenarnya aku berharap akan ada konten-konten yang berkualiti macam dalam video ni lah, yang akan dibuat dalam filem-filem atau drama-drama Melayu tempatan lah. So this is a call for all script writer kat luar tu untuk datang approach arkitek-arkitek yang dah bekerja, okay, yang ada dalam industri, yang duduk dalam industri ni, untuk share. Sebab apa? Dia orang ni bukannya tak nak tolong korang. Sebenarnya they are dying to help but don't know who to talk to. Sama juga I think on the script writer side, they are the same. Aku harap lepas ni filem-filem Melayu tak ada lagi cerita pasal cancel meeting sebab arkitek cancel meeting sebab nak pergi jumpa girlfriend. That is totally teruk lah, orang kata teruk. Ada pula projek tu klien punya, bukan projek kau. Kenapa kau nak cancel meeting? So before we end this video today, dalam filem yang sama, okay, filem Tiada Esok Bagimu ni, ada satu scene lagi yang korang kena tengok. Minit ke 30 sampai 36. Scene tu dia tunjuk Amir discuss dengan team dia untuk projek-projek yang dia ada. It's a table discussion dengan staff dia. It's a very interesting one, and kalau korang tengok, korang mesti suka. Alright, again, before we go through that video, kalau korang suka konten ni, this is my first content in YouTube, so please subscribe, like, share, and also click on the bell button to get notification upload for the next content from me. So again, siapa yang tengok sampai habis, terima kasih, and then let's wait for the next content. Thank you and bye bye. Projek hotel tu berjalan dengan memuaskan. Ada apa-apa perubahan? Semuanya mengikut plan sebagaimana yang telah kita bincangkan dulu. Bagaimana dengan cadangan saya? Saya telah fikirkan juga tentang floor area dan to increase the number of floor. Confirmkanlah dengan engineer. Okey. Saya fikir minggu depan kita jumpa dalam meeting. Ditetapkan harinya ya? Ya. Baik. Tak apa, Ros. Zamri, macam mana tentang projek hotel kita tu? Ini ada satu masalah tentang lower ground plan. Masalah macam mana tu? Bahagian dapur, kawasan untuk peredaran udara di bahagian sini kurang sesuai. Oh, itu tak susah. Kita besarkan saja kawasan ni, cukupkan untuk kawasan peredaran udara. Dah, apa ada problem lagi? Nizam, macam mana tentang masalah air conditioning yang kita bincangkan semalam? Oh iya. Cooling tower kita letakkan di sebelah sini. Di sini? Ya. Sudah konsult dengan engineer? Sudah. Encik Azian? Ya? Baiklah. Saya beritahu dia. Bila projek ini boleh siap? 2-3 hari lagi siaplah. 2-3 hari ya? Cik Amir, Cik Azian ada tunggu di bawah. Okeylah, Ros. Okey. Besok kita bincangkan lagi.